Assalamualaikum. Siapa yang baru masuk ni? Dengar suara cikgu tak? Cik Imran. Dengar cikgu. Dengar. Okey, Alhamdulillah. Okey, pertama sekali kamu perlu isi Google Form dulu, kehadiran. Okey, dapat tak? Sila isi kehadiran. Sila isi kehadiran di bahagian mesej. Right, sekarang dah ada 10 orang. Cikgu akan start sebab hari ni kita nak pergi dengan lajunya. Sebab kita perlu siap. Kita perlu habiskan syllabus dengan segera. Okey, jadi sebentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Semoga semua sihat. Sihat ni insya-Allah. Dan bersyukur hari ni sebab kita dapat peluang lagi untuk berjumpa di sesi PDPR ini. Okey. Baik, kita akan sambung pelajaran minggu lepas. Okay, semua boleh nampak dengan jelas? Boleh. Okey, satu lagi, cikgu nak kamu kalau ada soalan kan, tengah-tengah cikgu ajak tu kamu nak tanya, kamu boleh tulis dekat mesej Tulis dekat mesej. Kau tak faham ke, keliru ke apa ke, tulis dekat mesej. Nanti cikgu akan baca dan cara jawab. Okey. Okey nampak semua? Tolong respon seorang. Nampak. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, hari ni kita sambung minggu lepas punya. Yang ni adalah tugasan kamu minggu lepas, iaitu aktiviti leraian ni. Leraian, aktiviti berfikir 1.1. Berapakah bilangan cube bagi setiap tingkat? B, berapa cube yang diperlukan menghasilkan piramid 6 tingkat? Sebelum tu dia minta kita gunakan teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Guna 4 teknik ni untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah dia apa? Dia tak tahu berapakah bilangan cube bagi setiap tingkat. Okey, yang pertama leraian. Leraian asingkan dulu kepada 5 bahagian iaitu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan tingkat 5. Okay, selepas kita asingkan, kita pergi ke teknik yang kedua iaitu pengecaman corak. Apakah persamaan dan perbezaan dia? Persamaan dia ialah panjang dan lebar bagi setiap tingkat adalah sama. Perbezaan pula, panjang bagi setiap tingkat mesti berbeza-beza sebab dia adalah piramid. Dia tak boleh sama setiap tingkat tu. Okey, C, peniskalaan. Aspek yang difokuskan ialah apa? Bilangan blok panjang dan bilangan blok lebar. Dan aspek yang perlu diabaikan ialah warna blok. Tak penting pun warna tu. Okey, seterusnya pengitlakan. Pengitlakan ni kamu akan guna satu formula untuk menyelesaikan masalah. Jadi formula yang kamu guna di sini ialah bilangan blok bagi setiap tingkat. Macam mana nak kira bilangan blok bagi setiap tingkat? Jadi bilangan blok panjang kena darab dengan bilangan blok lebar. Bilangan blok panjang darab bilangan blok lebar. Okey, berapakah jumlah blok jika ditambah tingkat yang ke-6? Okey, dia macam ni. Tingkat 1, persamaan dia apa? Bilangan blok panjang ni mesti sama dengan bilangan blok lebar. Samalah tingkat 2 dan seterusnya. Dan perbezaan dia ialah setiap setiap blok panjang ni ataupun blok lebar ni tidak boleh sama. Tidak boleh sama piramid. Jadi cara dia macam tadi, kamu guna formula tadi untuk dapatkan bilangan blok bagi setiap tingkat. Darab panjang, darab lebar. So dapatlah jawapan di sini. Last kali kamu akan total up dapat 91. Ramai yang bagi jawapan cikgu yang betul. Tapi ada jugalah sebahagian lebih juga yang belum hantar jawapan. Entahlah buat atau tak. Jadi cikgu bagi di sini supaya kamu mudah untuk menyelesaikan tugasan ni lah. Okey, seterusnya kita pergi ke poin 2, penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okey, teknik leraian membolehkan kita memahami kerja dengan lebih mudah dan membantu kita memberi penerangan yang lebih jelas kepada orang lain untuk menyediakan algoritma yang lebih tepat. Algoritma ni apa? Algoritma ni ialah
langkah-langkah lah. Mudahnya algoritma ni langkah-langkah. Seterusnya, sebagai contoh teknik leraian membantu kita memahami aktiviti memberus gigi. Kita boleh menggunakan soalan berikut untuk meleraikan aktiviti. So, apa aktiviti memberus gigi? Yang ni satu masalah besar lah aktiviti memberus gigi. Kadang-kadang kalau kita suruh orang berus gigi, jadi dia akan persoalkan benda tu. Bila dia dah jadi soalan, dia akan ada mesti perlu penyelesaian. Okey. Jadi teknik leraian yang kita boleh guna di sini, kita pecahkan kepada aktiviti memberus gigi tu kepada beberapa soalan. Pertama, apakah jenis berus gigi yang digunakan? Apakah jenis ubat gigi yang digunakan? Berapa kalikah gosokan untuk berus gigi? Berapa kuat tekanan berus ke atas gigi? Ini kita pecahkan soalan yang besar supaya kita dapat selesaikan masalah dengan lebih mudah lah. Selesaikan satu persatu. Okey. Okey, seterusnya teliti situasi landscape bagi penggunaan teknik leraian. Ni dia bagi contoh landscape . Contoh landscape. Allah. Balinglah adik. Okey, contohnya kat sini. Andaikan anda seorang juru landscape, syarikat anda ditugaskan untuk menyiapkan sebuah taman permainan di sebuah kawasan di luar bandar. Anda dipilih untuk mengkaji dan menganggarkan kos. Ini adalah tugasan kamu ataupun bukan tugasan, kita panggil apa? Masalah dia. Menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan. Nama taman permainan ni. Luas binaan laluan pejalan kaki ialah 800 meter persegi dan anggaran kos bagi pembinaan setiap kemudahan ditunjukkan dalam jadual 1.3. Alright, mari kita tengok seterusnya. Yang ni adalah taman permainan tu . Yang hijau ni rumput, gelanggang bola keranjang, gelanggang tenis. Yang kelabu ni ialah laluan pejalan kaki, gelanggang badminton. Alright. So, ini adalah kos dia. Untuk gelanggang tenis, RM120, gelanggang bola keranjang RM100, gelanggang badminton RM80, lalu pejalan kaki RM75 dan tanaman rumput RM140. Okey, tugasan landscape ni akan lebih mudah diselesaikan sekiranya dipecah kepada masalah yang lebih kecil, iaitu berapakah kos membina gelanggang tenis? Berapakah kos membina gelanggang bola keranjang? Berapakah kos membina gelanggang badminton dan kos membina laluan pejalan kaki? Setelah masalah kecil ini diselesaikan, kos menanam rumput akan dapat dikira. Okey, yang ni adalah landscape ni. Landscape ni buat apa? Tanam rumput lah . Tugas kamu ialah untuk menanam rumput. Jadi, nak tahu berapa kos yang diperlukan untuk menanam rumput, membuat landscape tu. Seterusnya, kos keseluruhan pembinaan gelanggang akan dapat dikira. Okey, kos pembinaan dia, bilangan binaan. Binaan tu maksudnya gelanggang tenis, gelanggang badminton, laluan pejalan kaki. Yang tidak jadi tanah tu, dia adalah binaan. Luas kali luas pembinaan kali kos 1 meter persegi. Okey, kat sini kiraan kos. Kos pembinaan gelanggang tenis. Harga ni macam ni. Kos pembinaan gelanggang bola keranjang. Kos gelanggang badminton. Kos laluan pejalan kaki dan kos menanam rumput. Dekat sini, macam mana nak cari kos penanaman rumput ni? Iaitu 7200. 7200 ni apa? Luas keseluruhan taman permainan itu. Binaan ke, tak ada binaan ke, semua ialah 7,200 meter persegi. Tolak 2360. 2360 ni apa? 2360 ni ialah luas binaan. Luas binaan, pandai . Luas binaan. Jadi kamu akan dapat di situ 7,200 tolak 236,360 itu ialah kawasan yang perlu ditanam rumput. Kawasan yang perlu ditanam rumput. Kali RM140. Sebab 1 meter persegi nak tanam rumput harga dia RM140. Jadi berapakah jumlah yang diperlukan? RM677,600. Faham yang tu? Kita pecahkan dulu masalah tu baru kita boleh dapat
penyelesaian dia. Alright. Melakukan ni aktiviti berfikir 1.2. Encik Ahmad minta maaf. Encik Ahmad membuat pelaburan saham amanah dan tabung amanah Malaysia sebanyak RM50,000. Pihak tabung amanah saham membayar dividen keuntungan sebanyak 8% ke atas simpanan. Ingat kat sini dividen 8% bagi simpanan RM10,000 pertama dan bonus sebanyak 5% ke atas baki pelaburan. Kena tahu baki pelaburan berapa ringgit? Kalau RM50,000 tolak RM10,000 tadi akan jadi RM40,000 itu adalah baki pelaburan. Itu dikira sebagai masuk dalam bonus. Bantu Encik Ahmad mengira dividen dan bonus yang diperoleh dengan meleraikan pengiraan kepada beberapa bahagian kecil. So dia akan jadi berapa bahagian kat sini? Dia akan jadi 2 bahagian, iaitu pertama kita akan kira dividen dan yang kedua kita akan kira bonus. Okey. So pelaburan dia RM50,000. Dividen 8% daripada simpanan RM10,000 pertama. Jadi dividen sama dengan 8% kali RM10,000 sama dengan RM800. So dividen dia ialah RM800. Bonus pula 5% daripada RM40,000. So bonus 5% kali RM40,000 sama dengan RM2,000. Bonus ialah RM2,000. Okey. Penyelesaian satu persatu tu. Dividen dengan bonus kita leraikan. Okey, seterusnya pengecaman corak dalam sesuatu situasi. Okey, pengecaman corak dalam sesuatu. Ya. Nak tanya aktiviti berfikir 1.2 tu kan. Saya kelesan dah buat dah. Nak hantar jawapan kat cikgu. Boleh. Nanti. Habis kelas nanti boleh hantar. Semua kena hantar. Cikgu, betul dah jawapan yang tu kena buat cikgu. Kena buat. Yang aktiviti berfikir yang kita bincang ni, cikgu bagi dah jawapan tu, maksudnya memudahkan kamu untuk selesaikan. Yang dah buat bagus. Okey, pengecaman corak dalam situasi. Pengecaman corak merupakan satu teknik. Ingat kalau pengecaman corak ni mudahnya cikgu cerita dah benda ni, iaitu membuat perbandingan. Perbandingan kita sama ada dari segi persamaan ataupun dari segi perbezaan. Okey, mari kita tengok. Sekarang ni kita nak buat pengecaman corak. Okey, Rajah 1.8 menunjukkan satu simulasi pergerakan untuk menyusun 4 murid mengikut nombor pada jersey dengan urutan menaik. Ingat, dia punya keyword kat sini, 4 murid yang mempunyai nombor jersey urutan menaik. Ada 2 poin kat situ. Bolehkah anda mengecam corak pergerakan tersebut? Okey, kalau kamu belajarkan kamu dalam secara matematiknya, sekali cikgu bagi satu angka kamu 7512 ni, kamu nak susun kecil di depan, belakang, besar di belakang, sangat mudah. Sekali sepantas kilat kamu boleh selesaikan, betul? Betul tak? Tapi bila kita belajar ASK ni, kita kena belajar step by step pengecaman corak tu, langkah demi langkah. Kita tak boleh ambil tiba-tiba ada jawapan macam tu, tak boleh. Dia kena belajar macam tu. Okey, baik. Kita tengok. Nampak kecil sikit Biar harap kamu nampak lah. Okey. Kedudukan awal dia ialah 7512. Urutan menaik. Bila urutan menaik ni maksudnya nombor yang kecil di depan dan nombor yang besar akan di belakang. Okey, jadi langkah pertama ialah langkah pertama buat kumpulan. So bila ada 4 macam ni, kamu akan buat 2 kumpulan lah. 7, 5 satu kumpulan dan 1, 2 pun satu kumpulan. Jadi antara 7 dengan 5 kamu akan buat perbandingan. Antara buat perbandingan 7 dengan 5. Yang kecil di kiri, yang besar akan berada di kanan. So dia akan jadi langkah pertama ni kamu akan susun yang pertama, kumpulan pertama ni jadi 5, 7 sebab 5 lebih kecil dari 7. Yang kedua, untuk kumpulan 1, 2 ni dia akan jadi tak berubahlah 1, 2 satu kecil daripada 2. Langkah kedua, kamu buat satu kumpulan saja. So ambil kumpulan yang tengah sahaja.
kumpulan yang tengah dia akan jadi kumpulan 71 ni, mana dia kursor hilang dah. Okey, 71. Okey, 71. So kita perlu terbalikkan kerana 1 ni lebih kecil daripada 7. Jadi satu kumpulan. Kemudian langkah ketiga dia back to 2 kumpulan balik. 2 kumpulan balik. Mana satu kumpulan pertama ialah kumpulan 51 dan kumpulan yang kedua ialah kumpulan 72. Okey, bandingkan 51 dengan 72 itu, dia akan jadi 1, 5 dan 2, 7. Sebabnya yang kecil di sebelah kiri. Langkah keempat, Langkah keempat, satu kumpulan balik. Jadikan satu kumpulan balik. Kumpulan dia ialah kumpulan 5 dengan 2 ini. 5 dengan 2 ini kamu compare, bandingkan. So yang kecil 2 di depan dan 5 di belakang. So langkah yang kelima, back to 2 kumpulan balik. So bandingkan antara 1, 2 dengan 5, 7 ini. Maksudnya tidak berubahlah sebab kebetulan yang kecil di kiri dah dan yang besar sudah berada di kanan. So 1, 2, 5, 7. Lepas tu perlu buat kumpulan lagi tak? Dah tak perlu dah lah sebab 2, 5 sebab kedudukan dia sudah menaik. Bila kita sedang kedudukan dia sudah menaik, baru kita akan stop. Stop. So kedudukan akhir dia ialah 1, 2, 5, 7. Okey. Okey, yang ini dia punya penerangan dia. Penerangan dia. Yang tadi juga cuma ini dia terang sikit je lah. Sikit. Okey. Terdapat unsur persamaan dan perbezaan dalam langkah 1 dan 5. Di sini kita nak tengok di manakah unsur persamaan dan perbezaan tu. Okey, persamaan dia, nombor yang lebih kecil disusun di sebelah kiri bagi setiap kumpulan. So setiap langkah yang kita lakukan ni, setiap langkah dia kita akan pastikan setiap kumpulan itu yang kecil akan berada di kiri dan yang besar akan berada di kanan. So itu adalah persamaan. Persamaan ni maksudnya persamaan apa? Persamaan bagi setiap langkah tu. Okey, perbezaan setiap langkah. Perbezaan setiap langkah dia ada 2 kumpulan, dia ada 1 kumpulan kan. So 2 kumpulan, 1 kumpulan, 2 kumpulan, 1 kumpulan. So dia ada 2 jenis kumpulan yang perlu dibentuk secara berselang-seli bagi setiap langkah. Okey. Okay, mari kita tengok aktiviti berfikir 1.3. Ni pun kelas Ehsan ke Hikmah? Ehsan tak buat ni. Hikmah kot lah. Hikmah cikgu dah pesan suruh buat ni lah. Mungkin ada yang dah siap tu. Okay, rajah di bawah menunjukkan 6 keping kad label yang berlainan. Susun mengikut urutan menaik. Okay, sama. Situasi dia sama lah. Cuma angka sahaja yang berbeza kat sini. So, apakah persamaan dia? Dia kata urutan menaik. Jadi persamaan dia bagi setiap langkah tu ialah digit yang lebih kecil akan berada di kiri dan yang lebih besar akan berada di kanan. Perbezaan dia ialah kumpulan tadilah. Sebab kumpulan tadi dia akan jadi, kalau kat sini ada 6, so dia akan jadi 3 kumpulan dan dia akan jadi 2 kumpulan. Berselang-seli 3 dan 2 tu. Okey, mari kita tengok persamaan dia. Nombor kecil di kiri dan nombor besar di kanan. Perbezaan dia, 2 kumpulan dan 3 kumpulan akan dibentuk berselang-seli. So langkah 1, ni 7, 5, 1, 2, 8, 4 ni. Okay, langkah 1, bandingkan dulu. Nampak tak cikgu merahkan dia ni? Cikgu merahkan nombor ni, maksudnya dia adalah satu kumpulan. 5, 7, 5 ni satu kumpulan. Kita bandingkan dia akan jadi 5, 7. Kemudian kumpulan yang kedua 1, 2. Kumpulan yang ketiga, okey, sepatutnya yang ni akan jadi 4, ni 8. Okey, lepas tu mari kita buat sama-sama. Kita bentuk pula langkah yang kedua akan jadi 2 kumpulan iaitu 1, 7 dan 2 apa kat sini? 28. 2 24. Patutnya 4 kat sini kan? 2, 4 ni akan jadi satu kumpulan. So dia akan stick dengan 4 dan 8. Dan 8 macam tu lah. Okey, seterusnya jadi 3 langkah yang ketiga. 1, 5. Kumpulan yang pertama 1, 5. Yang kumpulan yang kedua
27 ni dia akan jadi 72 ni dia akan jadi 27. Ni 48 samalah 48 juga. Langkah keempat, dia akan bina dua kumpulan sahaja nah, dua kumpulan. Kumpulan 5 dan 2 ni dia akan jadi 25 dan 47. 8 sama. Okey, langkah kelima jadi berapa kumpulan? 3 kumpulan balik nah. 3 kumpulan. 1 2 4 5 dan 7 8. Macam mana kamu nak tahu patut berhenti ke tak? Bila dah tengok dia dah Dia jadi dalam urutan menaik. Dia dah menaik dah. Kamu pasang sendiri lah nah. Bila dia nak nampak dia dah menaik, maksudnya dah habislah tamat nah. Tamat. 1 2 4 5 7 8. Itu nah. Okey, seterusnya poin 4, membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Okey. Cikgu, Ya. Cikgu, aktiviti berfikir satu per tiga tu buat. Salin, bagian tak buat je. Kena buat. Kena buat nah. Cikgu. Nak buat tu dalam bentuk jadual atau buat yang macam buku teks buat tu? Buat macam buku teks pun boleh. Okey. Seterusnya berdasarkan aspek penting. Ini apa ni? Poin 4 ni. Teknik apa? Peniskalaan. Peniskalaan. Okey, aspek penting perlu dikenal pasti untuk mengambil kira pilihan-pilihan yang ada. Lazimnya aspek penting ialah faktor yang akan mempengaruhi hasil atau output yang dikehendaki. Misalnya dalam proses menghantar data melalui sekarang ni dia bagi satu situasi, seorang postman ditugaskan menghantar surat ke 7 buah kampung, iaitu kampung A, B, C, D, E, F, G. Okey, rajah 1/10 menunjukkan jarak antara kampung tersebut dalam kilometer. Postman diminta untuk mengelakkan laluan AD. Laluan AD perlu dielak kerana apa? Terdapat jalan rosak. Pilih satu laluan yang mengambil masa paling singkat bagi postman menyiapkan tugasnya. So kat sini apa aspek penting dia sebenarnya? Aspek penting dia ialah pilihan laluan yang tidak mengandungi laluan AD. Pilihan laluan yang tidak mengandungi AD. Yang kedua, pilihan laluan paling dekat. So kita pun buatlah. Sebab dia akan banyak pilihan. Banyak pilihan. Postman ni nak lalu ke mana pun boleh. Cuma tidak boleh lalu AD tu. Jadi yang pertama dia lalu A, B, C, D, A, B, C, E. Betul lah. A, B, C, E, G, D, G. F, G. Semua sekali ialah 52 km. So, jarak yang kedua pula. Siapa nak kira? Nak kalkulator tak kira? Laluan dia A, B, C, A, B, C. Dah 15 nah. Lepas C, E. E dah 20. Lepas E, G. Allah hilang. 29. Lepas G, F. 40. D, 46. So, jumlah jarak yang kedua ialah 46. Okey, jumlah jarak yang ketiga. Dia pergi ke A. A, B, D. 47. Dah, kira dah kakak? Dah. Laluan yang ketiga ialah 47. Terima kasih. Okey, laluan yang keempat. 47, ketiga, keempat. Siapa boleh jawab? A, D, B, C, E, G, F. Apa tak? 14, 22, 27, 36, 37, 47 juga. 47. 47 kan. Okey, jarak yang kelima. Mari kita kira sama. 5, 11, 22, 22, ya, 31,
36. 36 tambah 8? 44. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya A, D, 5, P ke B. 5 P ke B 14. Lepas tu B, C. C apa? 14, 22, 27, 47. 27, 35, GOF. 46. 46 ke buat kat 7? 46 ke buat 7? 46. 46. 46 okey. Dah dapat dah semua laluan tu. Dah. Jadi setakat ni yang mana yang paling singkat? 44 lah laluan yang kelima kan. Laluan yang kelima ialah 44. Tapi dia kata syarat dia tidak boleh lalu AD. 44 laluan 5 lalu AD tak? Lalu AD. Okey. Kalau seterusnya yang kecil yang kedua kecil. Laluan yang ke-2 dengan yang ke-6 ni. Yang kedua dengan yang ke-6. Kita compare pula. Yang kedua yang ke-6 ni yang mana yang lalu AD? Yang ke-6. Nah, jadi laluan yang betulnya ialah laluan yang dipilih ialah laluan yang kedua. Okey. Laluan yang kedua. Alright. Okay, ini laluan dia. Okey, laluan dia. Okey. Kita dah bincang tadi. So, aspek penting dalam tugasan postman ialah laluan yang tidak mengandungi laluan AD dan jarak laluan terpendek. Maka laluan 4, laluan 5 dan laluan 6 tidak memenuhi syarat ditetapkan. Terdapat 3 laluan. So, laluan 2 ialah pilihan. Okey, dah dapat tadi kan. Okey, sekarang ni, yang ni cikgu tak ada nak buat jawapan tadi ni. Apa? Kita bincang Anda seorang jurutera sebuah syarikat telekomunikasi dan ditugaskan membuat cadangan bagi penyambungan kabel rangkaian telekomunikasi bagi 10 buah menara. Tentukan laluan terdekat yang menyambungkan ke semua menara bagi mengurangkan kos pemasangan. Rajah di 10 menunjukkan kedudukan 10 buah menara. Ya. Tak maulah. Gunakan langkah berikut sebagai panduan untuk menyelesaikan. So, susun semua laluan mengikut urutan menaik. Nanti kamu buat sendiri dah yang ni. Tugasan juga. Susun semua laluan mengikut urutan menaik. Okey. Yang kedua, pilih laluan paling dekat untuk bermula. So, laluan paling dekat untuk bermula yang mana? B dan G. B dan G. Yes, satu B dan G. So, kamu kena start sama ada B ke G ataupun G ke B. Lepas tu, syarat yang kedua tadi ni ialah apa? Yang pertama, syarat yang kedua paling dekat. Semua laluan mengikut urutan menaik. Maksudnya lepas satu mesti yang paling dekat apa kat situ? 2 lah. So, G, kamu akan pergi ke GBA lah kan? GBA. So, kita tengok syarat yang ketiga. Pilih laluan terdekat seterusnya. So, lepas GBA, tak ada pilihan dah. C kan? Lepas C, dia akan pergi ke D sebab yang paling pendek yang pendek. So, 16. Jika laluan membentuk kitaran atau circle tu maksudnya dia pergi balik, patah balik ke G ataupun dia akan jadi circle lah, patah balik ke tempat tu. So, tinggalkan laluan tersebut. Jangan patah balik ke tempat tadi ni. Kalau dah P dah ke G tu, kalau dah ada kat G tu tak boleh, contohnya kalau dah ada kat C tu, tak boleh konon-konon P balik C lah, tak boleh macam tu lah maksud dia. Seterusnya ulang langkah 3 untuk semua laluan. Okey boleh faham yang ni adalah syarat-syarat dia dan kamu akan dapat satu laluan mengikut kriteria-kriteria ni. Maksudnya 1 hingga 5 tu ialah aspek-aspek yang penting dalam menyelesaikan masalah ni. Okey, B. Ciri kesamaan dan dalam sesuatu permasalahan. Okey, ni poin 5 dah last dah. Kita akan masuk bab yang kedua, sebab tu cikgu laju semacam ni. Kebolehan untuk mengenal pasti kesamaan atau perbezaan merupakan kemahiran asas bagi penyelesaian masalah.
dan mereka bentuk algoritma. Apakah ciri kesamaan atau perbezaan dapat dikesan? Masalah boleh dipecahkan pada bahagian kecil lebih mudah diselesaikan. Lebih banyak corak yang kita temui, lebih cepat dan mudah masalah untuk diselesaikan. Okey, kat sini dua situasi yang berikut menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh dua buah syarikat yang berlainan. Teliti kedua situasi yang diberikan dan kena pasti kesamaan yang wujud untuk menyelesaikan masalah ini. Okey. Situasi yang pertama, sekarang ni kita nak cuba apply cuba nak apply ke semua ataupun sebahagian daripada teknik pemikiran komputasional ni. Okey, anda ialah penyelia di sebuah syarikat pembungkusan. Terdapat 10 bungkusan seperti dalam rajah 1.12 yang perlu dibungkuskan dalam 4 kotak iaitu kotak A, B, C dan D. Okey, 10 bungkusan perlu dibungkuskan dalam 4 kotak. Kotak yang disediakan mempunyai ketinggian 200 cm. Kaedah paling efisien untuk memasukkan semua bungkusan ke dalam kotak A, B, C, D ditunjukkan dalam rajah di bawah. Kalau kita nak kira secara matematik, sepatah kilat je kan, boleh selesaikan. Tapi yang ni kita cuba selesaikan ikut kaedah pemikiran komputasional, teknik pemikiran komputasional. Okey, jadi kat sini dia ada flow dia, maksudnya ada langkah-langkah dia. Pertama sekali kat sini dia guna kaedah macam mana? Dia letakkan pertama ialah 120 cm ke dalam kotak A. Maksudnya dia pilih bungkusan yang paling maksimum. Paling apa panggil? Paling tinggi Paling lah. besar. Paling besar. Sebab dia guna sentimeter, paling tinggi lah. So dia guna paling tinggi, dia guna kaedah macam tu. Paling besar sehingga paling kecil. Okay, so dia letak 120 dulu. Yang kedua, masukkan bungkusan 110 cm. Sebab apa dia tak masuk 110 cm dalam kotak A? Sebab tak muat. Maksimum dia berapa tadi? 200. 200. Okey, bagus. Seterusnya, langkah yang ketiga, masukkan bungkusan 100 cm ke dalam kotak C. Masukkan bungkusan 90 cm ke dalam kotak B. Masukkan 80 cm ke dalam kotak A. Maksudnya dah penuh dah A dan B tu. Seterusnya, masukkan bungkusan 70 cm ke dalam kotak C. Masukkan bungkusan 60 cm ke dalam kotak D. Masukkan 50 cm ke dalam kotak D. Masukkan 50 cm ke dalam kotak D lagi. Masukkan bungkusan 30 cm ke dalam kotak C. So penuh. 3 yang penuh dan 1 lagi tak penuh pun. Berdasarkan rajah 1.13, dapatkah anda mengecam corak dalam langkah penyelesaian yang dilaksanakan? Boleh cam corak dia. Okey, corak dia macam mana? Syarikat pembungkusan ini telah menggunakan 4 buah kotak untuk memuatkan 10 bungkusan. Perhatikan kaedah memasukkan bungkusan urutan mengikut urutan ketinggian. Bermula dengan bungkusan yang paling tinggi. Seterusnya, bungkusan kedua besar diisi ke dalam kotak baharu dengan syarat kotak yang telah digunakan tiada ruang yang mencukupi. Itu kaedah dia. Kita dah bincang dah tadi masa kita tengok langkah-langkah tadi tu. Okey, yang ni situasi yang kedua, syarikat pelancongan. Anda ialah penyelia sebuah syarikat pelancongan. Syarikat anda telah menerima tempahan untuk membawa pelancong seramai 76 orang daripada 10 kumpulan yang berbeza ke suatu destinasi. Pihak syarikat menyediakan, sekarang ni, seramai 76 orang daripada 10 kumpulan berbeza ke suatu destinasi. Pihak syarikat menyediakan beberapa buah bas pelancongan. Setiap bas boleh memuatkan seramai 20 penumpang sahaja. Anda ditugaskan untuk menyusun penumpang supaya setiap ahli dalam kumpulan menaiki bas yang sama. Tak boleh berpecah kumpulan, ahli kumpulan tu. Sekarang ni tengok kumpulan 1 hingga 10 dan bilangan ahli dia berbeza-beza. Contoh, seterusnya. So, bas yang pertama kaedah dia sama macam yang tadi. Teknik dia, dia guna
dia ambil yang paling besar. Kuantiti yang paling besar. Yang pertama, bas A 12 orang. Kumpulan 3 masukkan kumpulan 3 seramai 12 orang. Bas B kumpulan 10 seramai 11 orang. Kenapa tak masukkan 11 orang dalam A? Sebab tak muat. Tak muat. Macam tadi juga. Okey, kumpulan 7 kerja. Semayang lambat lagi. Zuhur nanti. Okey, kumpulan 7 seramai 10 orang menaiki bas C. Kumpulan 6 seramai 9 orang menaiki bas B. Bas B tadi boleh muat 9 orang. Tu boleh penuhkan bas B tu. Meh. Mau dah. Kumpulan C, kumpulan 9 seramai 8 orang menaiki bas A. Bas A dah penuh sekarang. Seterusnya kumpulan C, kumpulan 2 seramai 7 orang menaiki bas C. Kumpulan 8 seramai 6 orang menaiki bas T. Kumpulan 1 seramai 5 orang menaiki bas T. Kumpulan 4 seramai 5 orang menaiki bas D. Dan last sekali, kumpulan 5 seramai 3 orang menaiki bas C. Macam itulah dia susun. Okay faham dah? Faham. Janganlah bazir ni. Okay, bagus. Okay, jadi dalam situasi 1 dan situasi 2, corak persamaan antara kaedah penyelesaian masalah ialah mengisi ruang pertama dengan bilangan paling banyak. Dan diikuti dengan bilangan yang kedua. Langkah ini diulangi sehingga semua ruang dipenuhi. Kaedah dia sama. Teknik dia. Hello? Kelas? Ya. Okey. Sebenarnya handset cikgu dah kehabisan bateri, cikgu ingat dah. Ni dah. Okay. Cikgu, Ya. ada orang tak ada masa cikgu. Pula. Sekejap. Sekarang ni 34 orang. Ramai. Okey, seterusnya. Menyusun tempat duduk dalam majlis persembahan. Anda dilantik sebagai pengurus bagi majlis persembahan kebudayaan tarian tradisional. Terdapat beberapa kumpulan yang akan mengambil bahagian seperti di bawah. Yang ni pun cikgu tak ada buat jawapan . So, kamu yang akan buat nanti. Rina. Peserta akan Cikgu, yang ni kena buat? Kena buat. Okay. So, aktiviti berfikir 1.2 sampai 1.5 ni kena buat semua. Kamu minggu depan cuti 2 minggu lagi kan? Rasa tak ada masalah. Peserta akan ditempatkan di 4 buah meja khas. Setiap meja dapat memuatkan 10 peserta. Setiap kumpulan mesti ditempatkan di meja yang sama. Maksudnya kita akan guna kaedah macam tadi kan, teknik tadi. Betul? Yeah. So ada 4 meja, kamu namakan meja tu. Meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Okey, meja 1 tarian inang. Meja 2 tarian zapin, 3 tarian daling-daling, 4 tarian sumazau, 5, bukan 5 maksudnya langkah yang kelima masukkan tarian naga meja 1. Barata Natiam tu. Tarian Barata Natiam tu masuk dalam meja berapa? Meja 3 ni. Meja 3 kan, meja 3. Kemudian tarian naga masuk dalam meja 1. 1. Tarian ngajat masuk dalam meja 2. Dua. Kamu buat macam tu lah, macam contoh yang diberi tu. Maksudnya dalam bentuk langkah-langkah macam tu lah. Ada anak panah ni. Okay, jadi selesai lah. Selesai tajuk ni. So sini adalah dia punya summarize dia. Pemikiran komputasional, kemahiran untuk menyelesaikan satu masalah. Boleh guna teknik leraian. Teknik leraian dilakukan secara tertib.
Tertib tu maksudnya apa? Sopan santun ke? Ikut turutan. Tersusun. Tertib tu maksudnya tersusun ikut urutan. Okay. Sebenarnya leraian pecahkan masalah besar kepada bahagian yang lebih kecil. Besar kepada bahagian yang lebih kecil. Sebenarnya kaedah yang kedua ataupun teknik yang kedua ialah pengecaman corak, mengesan kesamaan dan perbezaan pada bahagian-bahagian masalah kecil tadi tu. Okey, seterusnya teknik peniskalaan. Okey, teknik peniskalaan, kenal pasti aspek penting dan aspek kurang penting pada bahagian-bahagian masalah kecil. Okey, teknik pengitlakan, menghasilkan model, prototype, formula, algoritma. Ini benda lain pula. Itu disebut apa lain? Ada disebut yang lain lagi kan kat situ. Dalam bentuk jadual pun boleh. Boleh digunakan untuk selesaikan masalah yang serupa. Bila timbul balik masalah tu boleh selesaikan. Boleh guna formula yang sama. Menyelesaikan satu masalah jenis masalah yang serupa. Okey, so masuk bab 2, perwakilan data. Siapa-siapa boleh abang cikgu tak pukul apa dah ni jam? 12 minit. 12 minit. Kita sepatutnya 12 suku lah. 12 suku last. Okey. Sekarang ni tengok ini adalah komputer komputer. Dalam macam cikgu ada pernah sebut kat kamu tu ni, dalam sebuah sistem komputer tu dia ada apa? Dia ada input, dia ada peranti input, dia ada peranti output, dia ada central processing unit, proses semua maklumat. Maklumat siapa yang bagi maklumat dekat dia? Maklumat yang diberi kepada CPU ni input ni lah. Peranti input akan beri maklumat. Kemudian lepas dia proses, dia akan keluarkan output keluarkan output di peranti output. Kalau peranti input macam kamu tengok kat sini kamera dia akan transfer gambar masuk. Dia ada papan kekunci, kita duk type tu, semua tu adalah input. Tertikus, kesa tu kan. Okey, kemudian dia akan proses dan dia akan hasilkan output. Output device contohnya apa? Boleh abang tak? Bincang. Printer lagi? Scanner. Scanner input Scanner kategori input. Monitor tu Monitor yang duk paparkan perkataan-perkataan kat kamu tu. Duk paparkan movie ke. Monitor tu ialah output. Kemudian speaker. Speaker. Kalau mikrofon? Input ke output? Output. Input. Mikrofon input. Kita masukkan suara kat situ. Okey. So dekat sini adalah kod nombor perduaan. Komputer dia tak faham bahasa sistem komputer ataupun komputer CPU ni, dia akan boleh baca nombor perduaan sahaja bit ni 0 dengan 1 saja nombor dia. Okey. Kemudian mari kita tengok perduaan dan perpuluhan. Apa beza dia perduaan dan perpuluhan? Nombor perpuluhan ni macam kita duk guna sehari-harian nombor 1 hingga 0 hingga 9 0 hingga 9 seharian kita duk guna tu. Kemudian ataupun dipanggil juga sebagai sistem asas 10 nombor perduaan. Nombor perpuluhan. Okey, nombor perduaan ni nombor yang digunakan cuma 2, iaitu 0 dan 1. Nombor perpuluhan dia ada 10 digit. Nombor perduaan dia 2 digit. Nombor perpuluhan 10 digit 0 hingga 9 tu. Okey, kalau nombor perduaan dikenal juga sebagai sistem asas 2. Okey, mari kita tengok kat sini. Penting nilai digit dalam nombor 345 Kat sini
ini ialah nombor perpuluhan. 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong. Ini ialah nilai tempat yang kamu belajar masa sekolah rendah lagi tu. Dia ada 10, ratus, ribu tu kan. Kalau kamu belajar, sekarang ni kamu belajar dalam ASK ni nak lebih faham sikit. Kita tak panggil 10, ratus, ribu tu. Konsep dia tetap sama, tetapi nama dia ialah 10 kuasa kosong. 10 kuasa kosong berapa? Kosong. Kosong. 1. Satu. Apa sahaja digit yang kuasa dengan kosong? Jawapan dia ialah 1. 10 kuasa kosong, 1. 10 kuasa 1, 10. 10 kuasa 2, 100. 3, 1000. 10 kuasa 4, 10,000. Kan? Sama kan macam nilai tempat yang kita belajar masa sekolah rendah. Cuma kita namakan kat sekolah rendah tu 10, ratus, ribu. Kan? Okey. Lepas tu dia bagi satu nombor iaitu 3, 4, 5. So kita letakkan nombor di tempat dia. Di tempat-tempat dia. Okey. Ini 3, 4, 5. Okey, yang ni ialah nilai digit yang kita panggil nilai digit. Yang ni ialah nilai tempat ni, samalah ni. Nilai tempat. Ni nilai tempat. Yang ni nilai digit. Nilai tempat, nilai digit. Okey. Apakah cara mendapatkan nilai 2017 dalam sistem perpuluhan? Jadi nombor perpuluhan 2017. 2. Oh macam tadi ni. Okey, kena darab 3 darab 100. 3 ni darab 100, 300. 4 darab 10. Maksudnya nilai digit kena darab dengan nilai tempat. 4 darab 10, 40. 5 darab 1, 5. Okey, nilai perpuluhan bagi 2017. 2017. Ini ialah nilai digit 207 nilai digit. Atas ni yang merah ni ialah nilai tempat. Jadi nilai tempat kena darab dengan nilai digit. Kemudian tambah. So 2 darab dengan 1000, 0 darab 100, 1 kali 10, 7 kali 1 ni kita kena tambah. Tambah semua ni. So kita akan dapat jawapan 2017. Simple je ni. Ini perpuluhan ni simple. Sebab apa simple? Sebab kita dah biasa dengan kehidupan keseharian kita. Dah belajar apa semua kan. Cuma yang tak berapa nak simple ni ialah sistem asas 2 ni. Kompon belajar hari ni. So menggunakan digit 0 dan 1. Sistem perduaan dikenali sebagai sistem asas 2. Digit dia 0 dan 1 sahaja. Okey. So kat sini kita tengok hijau ni ialah nilai apa kelas hijau ni? Nilai tempat. Nilai tempat ni. Kemudian nombor dia berapa? 10. 11 ni ialah nilai digit. Nilai digit. Okey, 1. 2. Sebab dia sistem asas 2. Jadi 2 kuasa 0. 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. Sampailah 204 ni. Okey, so nilai digit 1. 1 darab 1. 1. 2. Yang ni nilai dia 0. Jadi nilai perduaan ialah 0. Yang ni kita nak tukarkan daripada perduaan kepada perpuluhan. Perduaan kepada perpuluhan, kita tambah semua ni. 0 tambah 0 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. So jawapan dia ialah 11. Okey, satu lagi cara kamu baca tu. Jangan baca 1000 ni. Nampak kesel cikgu ni kan? 1011. Salah lah. Kena baca macam mana? Seorang baca tengok. Ni kesel cikgu ni. Baca. 1011.
10-11. Salah lah nah. 10-11 tu. Dia bukannya 10. Dia kena baca satu-satu. Sehilang. 1011. Dia subscript 2. Subscript 2. Dia ada 2 kat bawah ni patutnya nah. Nanti kita tengok. Subscript 2. Kalau sebelah ni 11 subscript 10. Dia ada tulisan 10 kecil di bawah dia. Subscript, kita panggil subscript yang tu. Subscript 10 kat sini. Okey, kalau yang atas ni kita panggil kuasa. Nah, nombor kecil di atas ni kita panggil kuasa. Subscript ni dia duduk bawah. Dia duduk di bawah, di kaki digit ni. 1011 subscript 2. Sebab dia perpuluhan. 11 subscript 10. Subscript tu untuk apa, cikgu? Nak bezakan antara, okey, sekarang ni kamu boleh bezalah. Kalau satu-satu macam ni, dia bagi satu-satu macam ni, kan sekarang ni kamu dah belajar dah perpuluhan dan perduaan. Kalau dia bagi satu-satu saja, dia tak bagi lain, satu-satu, kamu boleh beza tak? Dia adalah perduaan ke perpuluhan? 11 ke satu-satu? Boleh beza tak? Jawab lah. Tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh tak? Kalau bukan situasi ni lah, cikgu bagi kamu nombor 11. Kamu nak panggil 11 ke nak panggil 11? So yang nak bezakan dia ialah subscript tu lah. Kalau cikgu tulis 11 subscript 10, so kamu boleh tahu dah dia adalah nombor perpuluhan. Kamu baca 11. Tapi kalau cikgu tulis 11 subscript 2, dia adalah nombor Perpuluhan. perduaan. Perduaan. Subscript 2 lah. Subscript 2 perduaan. Jadi kamu kena baca satu-satu. Tak boleh baca 11. Macam itulah. Okey. Subscript tak ada disebutkan lagi di sini. Tak jumpa lagi nanti. Okey, so hari ni cikgu nak habiskan 2.11 saja kat sini saja. So dekat sini dia ada aktiviti media kreatif. Pun kena buat juga buat. Nombor dalam sistem perpuluhan dikira daripada 0 hingga 9 diikuti oleh 10, 11 dan seterusnya. Nombor dalam sistem perduaan dikira daripada 0 hingga 1. Apakah nombor-nombor seterusnya? Bina satu jadual untuk menunjukkan nombor perduaan hingga nombor ke-10. Sekarang ni 12, 17. Okey, dah habis, lepas dah masa. Okey, dan selesai sudah. Cikgu harap kamu semua dah isi kehadiran isi kehadiran lagi semua. Belum. Dah cikgu. Sila isi. Yang belum, sila isi sekarang Okey, sekian dahulu untuk hari ini. Banyak benda cikgu bagi tu. Terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih.